Si suami tahu isteri dia upload gambar tak tutup aurat. Si ayah tahu anak-anak perempuan dia, dua orang dia upload gambar-gambar tak tutup aurat. Sebab tu bila Allah Ta'ala buat turun ayat, suruh tunduk pandangan, wa qul lil mu'minina yaghudduna min absarihim, bagi tahu orang lelaki-lelaki tundukkan pandangan, jangan tengok orang perempuan. Ayat lepas tu, wa qul lil mu'minat, bagi tahu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada orang perempuan, tundukkan pandangan. Hati-hati, takut-takut mereka ini tergolong dalam kumpulan yang tidak akan dipandang oleh Allah, iaitulah kumpulan dayus. Sebab tu dulu sahabat bersumpah-sumpah tolak jawatan, mengamuk-ngamuk tolak jawatan. Tolak noh, bukan ligan. Tak sama ni. Sebab bila pegang jawatan, bermaksud akan disoal oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sayyiduna Umar yang kelihatan menangis ketika menjadi Amirul Mukminin, banyak kali orang tanya dia. Salah satu jawapan dia ialah, dia kata, apa aku nak jawab di hadapan Allah ketika mana seekor keldai jatuh ketika berjalan di satu jalan yang rosak di bawah pemerintahan Umar bin Al-Khattab. Dia berasa berdosa. Keldai jatuh di tengah jalan sebab jalan tak elok pada zaman pemerintahan Umar bin Al-Khattab. Menangis dia, rasa berdosa, takut nak jawab macam mana depan Allah. Kita jadi ketua negeri, ketua negara, keluarga tak pakai tudung. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Besar tu, besar. Sangat besar. Innaha la amanah, sesungguhnya ia adalah amanah, jawatan ni. Wa innaha yaumal qiyamati lanadamah, Nabi kata sesungguhnya ia pada hari kiamat itu adalah penuh dengan penyesalan. Sebab tu sementara masih bernafas, pakat-pakat laksanakanlah tanggungjawab yang paling dekat sekali dalam keluarga masing-masing. Laki-laki pun wajib tutup aurat, orang perempuan pun wajib tutup aurat. Bila baca tajuk ceramah tutup aurat, orang nampak perempuan. Sebab tu orang laki-laki keluar pakai seluar ketat, main bola pakai seluar pendek, dia tak berasa apa. Dia tak berasa yang tu dosa besar. Orang laki-laki sama, ibu-ibu dan ayah-ayah hari ni bila anak laki-laki pakai seluar pendek, anak laki-laki tak tutup aurat, dia tak berasa sangat. Tapi hak perempuan dia jaga. Salah. Lelaki pun ada aurat dia, orang perempuan pun ada aurat yang perlu dan wajib ditutup. Aurat ialah anggota badan yang wajib ditutup dan haram dilihat oleh orang lain. Itu definisi dia. Ma yajibu satruhu, aurat ialah anggota badan yang wajib ditutup, wa yahrumun nadharu ilaih, dan haram dilihat oleh orang lain. Berkata Sayyidina Ali, aku tidak pernah melihat auratku. Ambil tuan-tuan, ambil warak daripada sini, ambil warak. Ini warak kesalehan yang tinggi. Aku tidak pernah melihat auratku, kata Sayyidina Ali. Dua, Sayyidina Uthman ibn Affan, ma massa yamini zakari ba'da an safahtu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Uthman kata, dia angkat tangan kanan dia, dia kata tangan ini tidak pernah menyentuh kemaluanku. Tangan dia, bukan tangan orang.
Ma massa yamini, tangan kanan ini tidak pernah menyentuh kemaluanku semenjak aku bersalam dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wara', kita bukan hak kita, hak orang. Kata Sayyidatuna Aisyah, ini nombor 3, ini yang ketiga. Kata Sayyidatuna Aisyah tentang aurat, Sayyidatuna Aisyah dengan Rasulullah, ma ra'aitu minhu wala ra'a minni. Sepanjang perkahwinan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Sayyidatuna Aisyah sebut, aku tidak pernah melihat aurat Rasulullah dan Rasulullah tidak pernah melihat auratku. Nabi sebut pasal orang perempuan yang banyak hari ni. Betapa ramai hari ni. Kalau Malaysia ni ada orang Islam lebih separuh yang pakai seluar ketat orang perempuan. Lebih separuh. Tuan-tuan tengok, orang lelaki-lelaki ada satu hadis, juga hadis yang berat, juga berkaitan dengan aurat, iaitulah apabila betapa ramainya pada hari ini suami-suami dan ayah-ayah yang reda dengan anak-anak yang tak tutup aurat dan anak-anak yang duk tayang gambar-gambar yang tak tutup aurat dalam media-media sosial. Dia tak tahu, Pak Ustaz. Dia tahu, si suami tahu isteri duk upload gambar tak tutup aurat. Si ayah tahu anak-anak perempuan dia, 2 orang duk upload gambar-gambar tak tutup aurat. Pak Ibu orang tengok. Hati-hati, takut-takut mereka ini tergolong dalam kumpulan yang tidak akan dipandang oleh Allah, iaitulah kumpulan dayus. Tadi orang perempuan kan? Ini orang lelaki-lelaki pula. Ramai tak? Ramai. Ambil perhatian suami-suami dan ayah-ayah. Dosa kita pun nak kena tanggung dah. Anak-anak tak tutup aurat, tak pakai tudung, pakai seluar ketat, pakai baju ketat, pakai seluar singkat, pakai baju singkat, dia keluar 100 orang tengok, pak duduk di rumah, pak duduk dalam masjid, duduk dengar ceramah, tanggung juga. Masuk dapat, saham tu dapat. Sebab dia ayah, sebab dia suami. Berapa ramai hari ini isteri-isteri upload gambar, mendedahkan aurat, menggairahkan. Walaupun dia gambar, ada khilaf di kalangan ulama, tetapi gambar-gambar tu menggairahkan, menimbulkan syahwat, membangkitkan syahwat, menimbulkan fitnah, maka dia haram. Tuan-tuan tak kesian kita lalu di highway, di highway tengok di billboard kanan kiri, laki pakai seluar ketat, perempuan tak tutup aurat. Gambar dia dilihat oleh puluhan ribu orang. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Kalau iklan tu iklan deodorant, hak perempuan tu angkat ketiak, punya tak malu. Dia suami orang, dia mak orang, hak angkat ketiak tu tunjuk kat orang. Ratus ribu orang tengok ketiak dia, tengok aurat dia. Dah saya kata tengok ketiak, tudung pakai ke? Memang tak pakai lah, nak nampak ketiak macam mana? Kalau pakai tudung labuh, nak kena telak tudung labuh tu pula. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Orang lelaki Ustaz, iklan tu iklan orang lelaki. Oh, orang lelaki tak ada aurat, orang lelaki tak wajib tutup. Orang lelaki yang pakai ketat sampai nampak kemaluan depan, hukumnya haram. Satu, orang lelaki yang pakai ketat nampak kemaluan depan ataupun belakang, membangkitkan syahwat orang perempuan, pun juga haram. Orang pakai dua bayaran, orang perempuan bangkit syahwat, tak pernah dengar ni. Oh, ingat orang perempuan tak ada syahwat. Ni ramai terlepas pandang, dah kata perempuan tak ada syahwat, tengok tak ada rasa apa. Seperti mana orang lelaki bernafsu melihat orang perempuan,
Begitu juga orang perempuan bernafsu bila melihat orang lelaki yang berpakaian seksi. Sebab tu bila Allah Ta'ala buat turun ayat, suruh tunduk pandangan, wa qul lil mu'minina yaghudduna min absarihim, bagi tahu orang lelaki tundukkan pandangan, jangan tengok orang perempuan. Ayat lepas tu, wa qul lil mu'minat, bagi tahu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada orang perempuan, tundukkan pandangan. Macam malam ni baru dengar, oh, orang perempuan pun naik nafsu juga. Ya. Sebab itu aurat orang laki-laki luang di depan orang perempuan luang, bukan luang rumah, ajnabi dia panggil. Satu laki-laki ajnabi depan orang perempuan, apa yang orang perempuan tu boleh tengok? Jawapan dia, pusat sampai ke lutut wajib tutup orang laki-laki, dan badan wajib tutup di hadapan seorang wanita ajnabiyah. Macam pelik tu. Faham tak ni? Kita depan satu orang perempuan, Islam ke tak Islam ke, bukan adik-beradik kita, bukan mahram kita, perempuan luang, ajnabiyah, orang perempuan luang. Orang perempuan luang ni dia boleh tengok semua ke? Jawapan dia tak boleh tengok daripada pusat sampai ke lutut, tambah badan orang lelaki tu, tak boleh tengok. Tu yang duk keluar, duk meracun apa semua, nyangkui tak pakai baju apa tu Ustaz? Dosa lah tu. Apabila wanita luar tengok, bukan luar rumah tuan-tuan, ajnabiyah. Jadi Nabi sebut dalam satu hadis, 3 kumpulan laki-laki. 3 kumpulan ni pandang pun tidak Allah Subhanahu Wa Taala, tak pandang. Tadilah saya sebut tadi ni, no? Yang ketiganya ialah lelaki-lelaki yang dayus. Bila sebut tak pandang, Tuhan tak akan ihsan sikit pun kat kumpulan ni. Hati-hati tuan. Apabila saya dan kita semua berdiri di padang mahsyar satu hari nanti. Hari ini kita ada jawatan, kita boleh bagi alasan. Hari ini kita orang kaya, macam-macam alasan kita bagi bila bercakap tentang orang. Hari ini kita orang masyhur, macam-macam kita bagi alasan. Satu hari saya dan kita semua berdiri di mahsyar di hadapan Allah Azza wa Jal. Waktu tu Nabi kata, ingat ada 3 kumpulan, Allah pandang pun tidak. Tuan-tuan, ulama kata cukup berat. Sebab Allah ini sifat dia maha pengasih dan maha pengampun. Bila Nabi kata Allah pandang pun tidak, kata para ulama maksudnya Allah takkan merahmati dia sedikit pun. Kumpulan yang ketiga ialah dayus, mereka yang membiarkan ahli keluarga melakukan maksiat dan tidak menegur. Dia tahu anak perempuan dia upload gambar tak tutup aurat, dia tak tegur. Dia tahu isteri dia upload gambar tak tutup aurat, dia tak tegur. Sama ada dia tak berani ataupun dia redha dengan isteri dan anak perempuan dia ataupun kakak dia sebagainya buat perkara tersebut. Banyak yang berlaku apa? Redha. Ya Ustaz, berlambak semua buat macam tu. Isteri kamu pakai t-shirt, tudung elok, baju semua apa semua elok ni, pakai t-shirt takat ni ya. Dia kata berlambak ke orang lain, teruk pada tu lagi. Pula dah berlambak ke orang lain pula dah. Hak orang lain tu bini hang ke? Hati-hati ayah-ayah dan suami-suami yang redha dengan tayangan gambar anak-anak isteri kita. Mulai malam ni. Ni saya habaq lah, kan? Tak ada dah tajuk ni, kan? Subhanallah. Orang lelaki 4 keadaan aurat dia, 4 keadaan orang lelaki. Saya laju sikit. Yang pertama, apabila dia duduk seorang diri, tara mana aurat dia.
Apabila satu orang laki-laki dia duduk seorang diri, dia boleh bertelanjang, tak haram. Tetapi yang lebih beradab ialah paling kurang dia tutup kemaluan depan dan kemaluan belakang. Qubul dan dubur itulah orang panggil qubul dan dubur. Qubul maksudnya depan, dubur maksudnya belakang. Maksudnya bahasa hari ni pakai boxer. Yang tu paling kurang beradab. Tak haram, dia telanjang pun tak haram orang lelaki. Tapi paling kurang beradab, satu orang lelaki duduk seorang pun dia tutup kemaluan depan dan belakang. Kalau dia pakai semak panjang ustaz duduk seorang-seorang, lagi baguslah. Yang tu terbaiklah, no? Laki-laki dengan wanita mahram, dengan mak, kak, ni senang lah. Orang laki-laki kita dengan mak, kak, apa semua, pusat sampai lutut. Yang tu wajib tutup. Pusat sampai lutut. Boleh tak pakai baju depan mak, kak kita? Boleh. Tapi kalau depan wanita luar, tak boleh. Wajib tutup badan. Niat saya cerita tak sah. Tu nombor 2. Nombor 3, keadaan orang lelaki-lelaki, iaitulah laki-laki dengan wanita ajnabiyah, perempuan luar. Ni nombor 3 ni. Iaitu pusat sampai lutut dan badan wajib ditutup. Kemudian keadaan keempat, iaitulah dengan isteri, tiada aurat. Orang perempuan pula, keadaan aurat orang perempuan. Yang pertama, orang perempuan dengan suami, wanita dengan suami, tiada aurat. Orang perempuan ada 5 keadaan dia. Yang kedua, wanita satu orang perempuan dengan orang perempuan Islam yang lain. Dengar tuan-tuan, pelik ni, tapi ini ilmu. Satu orang perempuan dengan orang perempuan Islam yang lain. Islam, pusat sampai lutut saja. Tudung hak ni tak payah tutup kan? Iaitu bukan aurat. Kemudian orang perempuan dengan orang perempuan yang bukan Islam. Yang ni ramai tak tahu. Satu orang wanita Islam dengan wanita bukan Islam. Jawapan dia seluruh tubuh kecuali muka dan tapak tangan. Satu orang perempuan Islam depan kawan dia bukan Islam, perempuan. Boleh tak buka tudung? Tak boleh. Kepala aurat. Ramai dia ingat kepala, bukan. Dah sama-sama perempuan. Aurat. Wajib tutup. Buka juga ustaz? Haram. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Itu yang ketiga. Yang keempat, orang perempuan dengan lelaki mahram, dengan ayah, dengan abang, adik laki-laki, pusat sampai lutut. Macam pelik tu. Tapi jangan buat lah. Walaupun dengan mahram kita, zaman hari ni tak boleh pakai lah. Zaman hari ni kena tutup kan? Macam-macam zaman hari ni. Tetapi hukum asal begitu. Satu orang perempuan dengan mahram dia, ayah dia, abang dia, pusat sampai lutut. Dan yang terakhir, satu orang perempuan dengan lelaki luar. Islam ke tak Islam ke lelaki luar, seluruh tubuh dia kecuali muka dan tapak tangan. Jadi saya rasa yang tu saja untuk malam ni, ceramah kita. Semoga apa yang saya sampaikan ni mendapat iktibar daripada kisah yang berlaku waktu turun ayat hijab, ayat hijab turun kepada umat Islam zaman Rasulullah SAW. Hijab ni maksudnya tudung yang tutup semua dengan muka. Begitulah pakaian, kalau tuan-tuan tanya, pakaian zaman sahabat dan isteri-isteri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pakaian mereka ialah yang berwarna hitam. Pakaian muslimah pada zaman Rasulullah semuanya berwarna hitam, tutup sampai ke bawah. Kepala, muka semua tutup, hanya nampak ni je selepas turun ayat hijab. Hanya kawasan mata saja yang dijarangkan untuk melihat. Bukti dia para sahabat sebut, apabila muslimat datang solat di Masjid An-Nabawi, kami tidak kenal isteri siapa wanita ini, isteri siapa wanita ini.
zaman tu, menutup aurat pada zaman itu, warangnya mereka, jaganya mereka, itu isteri-isteri Nabi dan juga para isteri-isteri para sahabat. Maka pakat inilah, pakat renunglah apa nama ni, daripada keadaan itu, supaya kita semua juga diridai oleh Allah Subhanahu wa taala seperti mana mereka diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang baik daripada Allah, yang kasar dan salah itu daripada diri saya sendiri. Kerana Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah saya membuat teguran, saya menyampaikan pesanan, supaya nanti Allah Subhanahu wa taala apabila menyualkan saya yang tahu tentang ayat-ayat ini, yang tahu tentang hadis-hadis ini, saya akan menjawab di hadapan Allah, laqad ballaghtu, aku telah sampaikan kepada mereka, wahai Allah. Aqulu qali hadza, astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.